Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini kita Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.2 graf laju masa. Okey. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey. Para pelajar Mahat Tabiah Haraki An-Nur boleh merujuk buku modul aktiviti mesra digital muka surat 101 hingga 104. Okay. Kepada pelajar-pelajar di luar sana yang melihat video ini, boleh jadikan ini sebagai contoh soalan latihan untuk lebih memahami dan mahir untuk topik ini. Baik. Jadi seperti video penerangan sebelum ni kita dah sentuh berkaitan dengan mentafsir graf laju masa, okay, berkaitan dengan keturunan positif, okay. Lepas tu laju seragam dan keturunan negatif, okay. Keturunan positif ni pecutan, keturunan negatif ni nyah pecutan. Okay, baik, konsep dia sama aja untuk beberapa bentuk soalan di sini lah. Jadi kita tengok contoh dekat sini. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi sebuah bas dalam tempoh 7 jam. Okay. Hitung laju seragam dalam kilometer per jam bas itu, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui dalam tempoh 7 jam. Okay, biasanya bentuk soalan ataupun pattern soalan ni sama lah untuk setiap jenis soalan. Uraikan gerakan baik itu dalam tempoh 2 jam pertama. Okay, itu pun ada. Jadi kita tengok dia punya penyelesaian dekat sini. Laju seragam tu tengok dekat laju yang mendata tu 60 km per jam. Jumlah jarak ialah luar bawah graf. Okay, dia tambahkan ketiga-tiga bahagian ni. Okay, yang ni pun kita dah cerita macam mana kita nak kira. Luas tu tengok pada bentuk geometri dia. Nombor 1 tu dia trapezium 1/2 darab 80 tambah 60 darab 2. Okay, yang nombor 2 ni segi 4 tepat macam biasalah. Okay, 60 darab 2. Okay, lepas tu yang ketiga ni segitiga 1/2. Okay, 3 darab 60. Okay, itulah cara dia. Okay, lepas tu tambah dapatlah 350 km. Okay, B ni huraikan gerakan baik tu dalam 2 jam pertama. Okay, 2 jam pertama yang ni. Okay, maksudnya daripada 80 km per jam pergi kepada 60 km per jam. Jadi 60 tolak 80 bahagi 2 tolak 0. Jadi negatif 10 lah. Negatif 10 km per jam. Kilometer per jam kuasa 2. Baik itu mengalami nyah pecutan pada kadar 10 km per jam kuasa 2 dalam tempoh 2 jam pertama. Itu cara kita nak huraikan lah. Okay, baik. Selesai untuk contoh. Kita pergi terus kepada soalan. Baik. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa bagi suatu gerak zarah dalam tempoh 16 saat. A. Hitung laju seragam. Okey, laju seragam boleh dapat tu daripada graf. Okey, jadi kita tulis jawapan dia. A1 laju seragam. Sama dengan 20 unit dia meter per saat, ms negatif 1. Okay, selesai nombor 1 ni. Okey, nombor 2 A2 tu. Jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 8 saat pertama. Okey, jadi kat sini lah luar bawah graf ada 2 bahagian. Okey. Baik. Jarak sama dengan yang ni, yang nombor 1 ni trapezium 1/2 12 tambah 2 darat 12 tambah 20
darab 4, lepas tu tambah yang segi 4 ni 4 darab 20. Okay. Ditekan kalkulator dapat. Okay. 144 meter. Okey, selesai nombor 2. Okey, nombor 3, huraikan gerakan zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama. Okey, jadi 4 saat ni kita kena tengok dia punya ni, kalau yang ni keturunan positif pecutan lah. Kita kira dulu pecutan tu ataupun kadar perubahan laju dia. B tu. Kita tulis kadar perubahan. Kadar perubahan laju. Sama dengan, okay, kita tengok sini 4 saat pertama tu, yang ni. Okay, berubah laju akhir 20, tolak laju awal 12, bahagi 4 tolak 0. Okay. Dapat 2 ms negatif 2. Okay, pecutan kadar perubahan. Okay. Jadi huraian dia zarah itu memecut. Okay, dia pecutan positif kat itu, memecut pada kadar dua ms negatif 2 dalam tempoh 4 saat pertama. Dalam 4 saat pertama. Okay. Macam itulah cara dia. Baik. Selesai muka surat 101. Okay, seterusnya muka surat 102. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi gerakan sebuah basikal dalam tempoh 32 saat. Okay, soalan pattern dia lebih kurang sama. A1 ni laju seragam. Okay, kita tengok laju seragam dah dapat terus. Okay, tulis jawapan dia A1 laju seragam. Sama dengan yang ni. 16 ms negatif 1. Okay. A2 tempoh masa basikal itu bergerak dengan laju seragam. Jadi kita tengok kat sini tempoh dia tu 10 hingga 19. Jadi kita tulis tempoh masa.
Okey, tempoh masa 19 tolak 10. Jadi 9 saat lah. Okey. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3, jarak yang dilalui basikal itu ketika bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam yang ni jarak tu adalah luar bawah graf. Okey, luar bawah graf ni. Okey. Jadi jarak sama dengan laju darat dengan masa kan. Laju darat dengan masa. Jadi kita dah kira sebenarnya, okey. Nombor 1 dengan 2 ni laju dia 16. Okey. ms negatif 1. Darat dengan masa dia tu 9 saat tu. Okey. Laju dalam masa dapat jarak dia 16 darab 9. Okey. 144 meter. Okay, selesai nombor 3. Okey, lepas tu B1. Hitung kadar perubahan laju dari saat ke-19 hingga 25. Okey, kadar perubahan dia kat sini. Kita tulis kadar perubahan laju okey. Masa dia tu 19 hingga 25. Jadi akhir dia 7, awal dia 16. Okey, 7 tolak 16. Lepas tu masa dia tu 25 tolak 19. Dapatlah kat sini. Okey. 7 tolak 16 bagi 25 tolak 19. Okey, jawapan dia negatif 1.5. Unit dia ms negatif 2. Okey, seterusnya B2. Okey, B1 selesai. B2, huraikan gerakan basikal itu dalam tempoh 25 saat pertama. Okey, ni yang pecutan. Dia mula-mula pecutan, lepas tu seragam, lepas tu nyah pecutan. Ada 3 lah kat situ. Jadi yang kita dah tahu kat sini, seragam dah tahu dah. Yang pecutan tadi kita dah kira dah. Nyah pecutan kita dah kira dah. Yang pecutan tu kita kena kira. Yang ni. Okey, pecutan pada 10 saat awal tu. Okay, kita kira dulu kadar perubahan laju. Okey. 16 tolak 0, 10 tolak 0 lah. 10 saat awal tu dapat 1.6 ms negatif 2. Jadi huraian dia ada 3 bahagian kat situ. Okey, basikal itu okey, ada 3 lah. Memecut pada kadar (1.6 ms negatif 2)
dalam 10 saat pertama kemudian bergerak dengan laju seragam tadi 16 ms negatif 1 dalam tempoh tempoh 9 saat. Kita dah kira tadi 9 saat tempoh masa laju seragam sebelum mengalami nyah pecutan. Okey, 1.5 ms negatif 2 dalam 6 saat berikutnya. Okey, panjang sikitlah dia punya huraian tu. Okey, harap fahamlah tulisan tak berapa nak cantik. Basikal itu memecut pada kadar 1.6 ms negatif 2 dalam 10 saat pertama. Kemudian bergerak dengan laju seragam 16 ms negatif 1 dalam tempoh 9 saat sebelum mengalami nyah pecutan 1.5 meter per saat kuasa 2 dalam 6 saat berikutnya. Okey, kita tengok graf tu kita faham lah. Okey, pecutan, seragam, nyah pecutan. Okey, selesai nombor 2. Itu idea lah macam mana kita nak jawab soalan. Baik. Soalan yang ni, yang kedua, yang ketiga ni. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 40 saat. Hitung laju seragam itu. Okey, laju seragam kat sini. 20. Okey, pattern dia lebih kurang sama soalan dia. Okey, A1. Kita tulis kat situ laju seragam. Sama dengan 20 ms negatif 1. Okey, seterusnya yang kedua dia tanya tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey. Dia berkaitan dengan nombor 1. Tempoh masa. Okey, 22 tolak 20. 22 tolak 10. Okey, 10 saat. 22. Okey, 22. 22 tolak 10. Okey, jadi 12 saat lah. Okey, selesai. Nombor 2. Nombor 3 tu dia tanya pecutan zarah itu dalam 18 saat akhir. 18 saat akhir yang ni. Okey. Pecutan dia kata.
Pecutan 60 tolak 20 bahagi 40 tolak 22. 60 tolak 20 bagi 40 tolak 22. 2.22. Okey, 2.22 ms negatif 2 lah. Okey. Selesai nombor 3. Hitung jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 30 saat terakhir dan huraikan pergerakan itu dalam tempoh itu. 30 saat terakhir, yang ni lah 10 hingga 40. Okey, jadi macam mana? B, mula-mula dia laju seragam lah, lepas tu pecutan. Macam tu lah. Jadi kat sini kita tulis okey, mula-mula nak cari jarak dulu. Okey, jarak sama dengan okey, ada dua bahagian lah. Satu bahagian kat sini, bahagian kedua yang ni. Segi 4 tambah trapezium. Yang ni 12 darab 20. Okey, 12 darab 20 tambah 1/2 20 tambah 60 darab 20 tambah 60 darab dengan tinggi dia ni 18 saat. Okay. Jadi dapat jarak dia lah. 12 darab 20 tambah 1/2 20 tambah 60 18. Okay. Jarak dia 960 meter. Okey, berkenaan dengan huraian pergerakan dia tu, kita tulis zarah itu bergerak dengan laju seragam okey, 20 ms negatif 1 dalam tempoh kita dah kira tempoh dia tadi. Okey, 12 saat. Kemudian mengalami pecutan. Pecutan 2.22 meter ms negatif 2 dalam tempoh 18 saat terakhir.
Itu dia punya huraian. Selesai. Soalan nombor 3 tu. Okay, kita terus pergi kepada muka surat seterusnya. 103 dan 104. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 13 saat. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey. Tempoh masa. Okey, kat sini kita boleh nampak dah terus berapa. Okey. 5/0. 5 saat lah. Okey, 5 saat. Okey, selesai A. B, hitung nilai V. Okey, maklumat yang diberikan dikatakan di situ, diberi jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 11 saat pertama adalah 5 kali jumlah jarak yang dilalui dalam 2 saat terakhir. Jadi jarak ni luas bawah graf lah. Jadi dia ada bahagian dia ni 1, 2. Lepas tu yang ni 3 lah, yang kecil ni 3. Segitiga tu. Jadi dia kata luas 1 dengan 2 ni 5 kali dari jumlah luas nombor 3 ni. Jadi luas nombor 1, 5/4. Ataupun 4/5 boleh lah, 5/4. Sama je. Okay, 5/4. Tambah. Yang nombor 2 ni trapezium. Tambah 1/2. Okay, darab. Sisi yang setentang 4 tambah V. Okay. V darab dengan 11/5 ni 6. Okay, darab dengan 6. Sama dengan 5 kali segitiga ni darab 1/2. Ni 2. 2 darab V. Okay. Dia jadi macam tu. Okay. Jadi kat sini jadi 20. Yang ni jadi 3 tambah 3. Yang ni 4V kan. 4 tambah V. Kan? Yang ni 5V. Yang ni 20. Kembangkan lagi. 3/4. 12. 3/V, 3V. Okay. Sama dengan 5V. 3V pindah belah ni. Jadi 5 tolak 3. 2V. Jadi yang ni 20 tambah 12, 32. V sama dengan 32 bagi 2. 16 nilai V tu. Okay. Hitung kadar perubahan laju dalam meter persatuan kuasa 2 saat terakhir. 2 saat terakhir yang ni. 0 tolak V. C. C. Kadar perubahan laju itu pecutan lah. Ataupun nyah pecutan. Jadi kita tulis kadar perubahan laju. Sama dengan 0 tolak V ni dah dapat dah. Jadi 16 tadi. Ini 0 tolak 16 . Tolak 16 bahagi 13 tolak 11 untuk 2 saat terakhir tu. 13 tolak 11. Dapat terus negatif 8 ms
negatif 2. Selesai soalan nombor 1 tu. Okey, soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan gerah laju masa bagi zarah P dan Q dalam tempoh 20 saat. Okey, gerah ABC ialah gerah laju masa bagi P. Okey, labelkan, tandakan. Manakala gerah DE bagi Q. Okey, baik. Tandakan dulu. Tak nak bagi clue. Okey, nyatakan tempoh masa dalam saat zarah P bergerak dengan laju seragam. Okey. Tempoh masa dia kat sini. A. Warna lain lah. A. Okey, tempoh masa. Sama dengan 20 tolak 10. Sama dengan 10 saat lah. Okey, selesai soalan A. Okey, soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per second kuasa 2 zarah P dalam 10 saat pertama. Jadi kita kira dia punya kadar, okey, kadar perubahan laju yang ni A pergi B tu. Jadi kadar perubahan laju adalah pecutan lah kat situ. Kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju sama dengan 14 tolak 8 10 tolak 0. Okey. Tolak 6 dengan 10, 0.6 meter per second negatif 2. Okey, selesai B. Okey, C diberi jarak yang dilalui zarah P adalah sama dengan jarak dilalui zarah Q dalam tempoh 10 saat pertama. Okey. Hitung nilai V. V kat tengah ni. Jadi dia kata sama. Okey. C. Kalau yang P ni dia yang 10 saat pertama dia trapezium. Kalau Q ni segi 4 tepat tu. Jadi trapezium tu 1/2 darab 8 tambah 14 darab 10. Dia kata sama kan. Sama V 10 darab V. 10 V ya. Okay, 10 V. Okay. Jadi kat sini dapat 8 tambah 14 darab 10 bagi 2. 110. Okay. Ni 110. Dan ni 10 V. Jadi nak dapatkan V 110 bahagi 10. Okey, dapat 11 nilai V tu. Okey, itu saja cara dia. Dia ambil masa sikit nak tulis, nak kira dapat. Okey, seterusnya muka surat terakhir. Okey, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 51 saat. Nyatakan laju seragam, okey, bagi zarah itu. Okey, mesti dia akan tanya. Lepas tu cikgu kata ni pattern dia lebih kurang sama. Okey, laju seragam. Maksudnya apa jua bentuk soalan keluar ni, kita boleh jawab lah. Sebab kita dah tahu pattern dia, mesti dia tanya. 10 ms negatif 1. Okey, selesai soalan A.
B diberi jarak yang dilalui dengan laju seragam ialah 180 meter. Dia dah bagi dah kat sini. Cari nilai T. Hitung nilai T. Jadi kat sini kita tengok 36 tolak T. Okey, darab dengan 10. Okey, sama dengan 180. 180. Okey, jadi kat sini kita nak dapatkan 36 tolak T tu. 180 bagi 10, 18. Okey, T sama dengan 36 yang ni tolak 18. Jadi dapatlah T tu 18. Okey, logik lah. T 18 kat sini. Okey. Dia kena tengok logik juga. Kalau tidak terlogik salah. Okey. C, hitung kadar perubahan laju dalam meter second kuasa -2 zarah itu dalam 15 saat terakhir. 15 saat terakhir yang ni. Okey, yang ni. Kadar perubahan laju. Okey, kita tulis kadar perubahan laju. Kita tengok kat situ, dia berubah. Dia pecutan 22 tolak 10. RM51 tolak 36. Okey, 51 tolak 36. Okey. 22 tolak 10 bahagi 51 tolak 36. 0.8 ms negatif 2. Okey. C settle. Okey, D hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui zarah itu semualah. Jumlah jarak D. Jadi kita ada berapa bahagian? 3 bahagian. Ada 1, ada 2, ada 3. 1 tu segitiga, 2 tu segi 4, 3 tu trapezium. Jadi jarak sama dengan pertama tu segitiga tu 1/2. T kita dah kira 18 darab 10. Darab 18 darab 10 tambah tengah tu segi 4. Okey. Ni 18. Ni jarak dia 18. 18 darab 10. Okey. Dia dah bagi dah tadi 180. Okey, ambil je 180 tu. Yang dah ada ambil nilai terus. Okey, lepas tu trapezium 1/2 tambah 1 dalam kurungan sisi selari 10 tambah 22. Okey, 10 tambah 22. Tinggi dia 22. 22 apa? 15 dia punya masa tu. Okey. Okey, 15. Ni kita kira lah, tambah kat situ. 2/2 darab 18 darab 10 tambah 180 tambah 1/2 10 tambah 22 15. Lebih kurang 510 meter. Okey. Jadi kita faham konsep dah kat situ. Okey. Bentuk dan pattern soalan pun lebih kurang sama. Okey, soalan terakhir nombor 4, jadual di bawah menunjukkan laju dan masa bagi gerakan satu zarah dalam tempoh 10 saat. Berdasarkan jadual di atas, lukis graf laju masa bagi gerakan itu. Okey, nak lukis ni besar sikit. Okey, tengok. Masa kosong laju 30. Okey, kat sini. Masa 4 laju 10. Kat sini. Masa 8 laju 10.
Sini. Masa 10, laju 15. Kat sini. Okey. Lepas tu kita sambungkanlah dia punya titik tu. Okey, bagi straight lah. Gunakan pembaris, bagi lurus. Okey, macam tu bentuk dia. Okey, baik. Selesai tu. Okey, selesai. Okey, berdasarkan graf yang dilukis, hitung kadar perubahan laju dalam meter MS -2 dalam tempoh pasangan pertama. Pasangan pertama kan ni. Okey, berlakunya minyak pecutan kat situ sebenarnya. Okey. Kadar perubahan laju. Ni okey pula tulisan tadi ngacok. Kadar perubahan laju. Okey, untuk pasangan pertama tu 10 tolak 30 bahagi 4 tolak 0. Okey, dapatlah. Okey. Negatif 20. Okey, 4 negatif 5. MS negatif 2. Selesai. B. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu ketika bergerak pada laju seragam. Seragam kat sini. Jarak dia berapa? Jarak dia luas bawah graf tu segi 4 tu kan. Okey. 8 tolak 4. Okey, 8 tolak 4. Jarak dengan 10. Jadi 4 darab 10. Dapatlah 40 meter. Okey, akhirnya selesai. Kita dah bincangkan ke semua soalan dalam pentafsiran bilik darjah untuk subtopik 7.2 ni, graf laju masa. Jadi semoga bermanfaat pada para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.